Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Baik, aku sekarang berada di Hewa Toyota di Tabrau City Johor untuk ambil kereta. Okey, jom tengok apa kereta aku nak ambil hari ni. Okey, tu kereta aku kat tepi tu. Okey, untuk kali terakhir. Okey, jom. Mr. Pang. Okey, dari Hewa Auto Tabrau City Johor. Okey, jadi kalau korang nak cari kereta boleh contact Pang dan dia akan bantu kau. Dia sangat terbaik, serius terbaik. Okey, boleh dapatkan nombor telefon? Ya, nama saya Pang. Nombor telefon 018-666-2133. Nak test drive semua kereta Toyota boleh call saya lah. Okey guys, inilah yang kita nak bawa balik hari ini. Toyota Vios G-Spec warna silver Okey, dengan enjin 1.5 107 PS dan juga 140 Nm torque. Okey, kita ambil warna silver sebab tak pernah ada lagi kereta silver. Okey, dia siap dengan TSS Toyota Safety Sense, ada dashcam camera. Okey, ni sebenarnya kalau korang nak tengok, aku dah ada buat review dah kereta ni sebelum ni, korang boleh tengok. Okey, ni nak ambil lah dekat new delivery punya tempat. Okey, tempat pengantaran lah. Okey, harap tak ada masalah, harap dapat berkhidmat dengan cemerlang. Okey, nanti aku cerita kat korang kenapa aku pilih Toyota Vios ni. Okey, sebab sebelum ni guna Honda City, lepas tu aku tukar kepada Vios pula. Jadi kenapa aku pilih, nanti aku cerita dalam video yang seterusnya. Baik, aku sekarang berada di dalam Toyota Vios. Okey, aku baru tukar aku punya Honda City. Kalau korang yang mengikuti aku punya YouTube channel, mesti korang tahu yang aku pakai Honda City generasi ke-6. Okey, sekarang ni aku baru je, kereta ni baru je keluar daripada showroom. Okey, sebuah kereta Toyota Vios 2021 facelift lah. Dan Vios ni bukanlah kereta Vios aku yang pertama, sebab aku sebenarnya sebelum ni pada 2010 aku pernah pakai Vios Dugong generasi kedua selama 5 tahun. Kemudian aku tukar kepada Honda City generasi ke-6. So yang ni aku kembali kepada Toyota Vios. Okey, Vios ni sebenarnya adalah generasi ketiga yang mengalami major facelift lah. Dia bukannya generasi keempat yang orang declare lah. Sebabnya dia masih lagi menggunakan chassis ataupun dia masih lagi gunakan dia punya platform yang sama dengan generasi ketiga, cuma dia dibuat major facelift. Okey, yang ni major facelift dan di faceliftkan lagi. Dia punya facelift ni banyak facelift untuk generasi ketiga ni. Okey, jadi kenapa aku pilih Toyota Vios ni? Sebenarnya sebelum aku nak beli Toyota Vios ni, sebenarnya aku dah usah lah sebenarnya beberapa kereta. Sebenarnya aku ni teringin nak pakai SUV. Okey, supaya nampak berbeza lah. Kan sekarang aku kan pakai sedan, sedan Simon A sebelum ni. Jadi sebenarnya dah dua sedan aku pakai dan dua-duanya adalah sedan yang agak baik dalam segmen dia. Jadi aku sebenarnya teringin nak pakai SUV. Jadi sebenarnya aku sebelum ni kan aku dah cerita yang aku nak beli X50, tapi disebabkan oleh masalah tertentu dan juga berkaitan dengan masa nak tunggu tu terlalu lama, sampai akhirnya mengambil keputusan untuk cancelkan booking. Okey, jadi dah 6 bulan sejak aku cancel booking untuk X50. Jadi tiba-tiba nak raya ni aku rasa macam okey lah, kereta Honda ni sebenarnya dah nak 5 tahun dan ikut tradisi aku akan tukar setiap 5 tahun. Dan aku setakat ni pegang pada benda tu lah. Aku percaya kereta ni kita bayar supaya dia berkhidmat kepada kita dan bukan kita berkhidmat kepada dia. Jadi aku rasa 5 tahun tu tempoh yang warranty masih habis, aku pun akan start tukar lah. Itu aku punya pegangan lah. Okay, mungkin korang setuju tak setuju tu terpulang, tapi itu aku punya prinsip lah. Okay, sebab kereta ni pada aku adalah liability. Kalau kau guna ke tak guna ke, dia tetap akan mengalami proses susut nilai dan akan rosak. Okay, jadi
selagi dia ada warranty pada aku, kita boleh guna. Tapi bila dah tamat warranty pada aku, dah boleh start fikir untuk tukar lain lah. Dan aku anggap itu komitmen sepanjang hidup aku lah, selagi loan boleh lepas. Okay, jadi sebenarnya bila aku terfikir untuk tukar kereta, aku sebenarnya dah usah HRV. Okay, tapi dengan City sebelum ni 800. Jadi yang HRV yang E-spec, yang low spec lah senang cakap pun, harga bulanan dalam 1,200. Okay, jadi aku nampak itu peningkatan dalam hampir 400 lah, RM400 sebulan pada aku agak besar untuk bayar penambahan bulanan tu lah yang agak tinggi sebenarnya. Jadi aku rasa macam boleh tak, sebab dia dapat low spec. Tu masalahnya. Kalau dapat high spec tambah 400 macam wow jugalah kan. Okay, tapi sebabkan dapat low spec, aku fikir bentuknya tak cantik yang bahagian belakang tu. Depannya aku okey, tapi yang bahagian belakang tu aku nampak dia macam belum cukup cantik lah. Sebab benda tu pada minima je kan. Kenapa kau perlu bezakan antara low spec dengan high spec? Okay, jadi aku pilih pilihan yang kedua pula. Aku tengok apa kata aku try Civic. Aku berkenan juga dengan Civic tu. Okay, jadi aku tanya Civic 1.8. Okay, dia kata Civic 1.8 ni ada masalah, di mana stoknya tak ada, kerana Honda ada komitmen dengan PDRM untuk selesaikan hutang dia untuk 1.8 punya Civic. Jadi queue akan panjang lah, akan tak dapat lah sebelum raya. Okay, kemudiannya aku fikir aku usah juga Honda City. Okay, walaupun dah ada Honda City, tetap juga nak usah Honda City. Jadi lepas aku usah tu tengok, satu Honda City ni aku dah tengok dia tak cantik sebenarnya. Belakang cantik, depan dia sangat simple jadi aku rasa macam, dan kemudiannya dia punya spek dia tak berapa padu lah. Dengan harganya lebih kurang, kecuali kalau kau ambil yang RS. Yang tu pada aku cukup padu lah, sebab dia ada Honda Sensing. Jadi disebabkan tu aku fikir lah, kita try balik kepada Toyota lah kot, yang lebih kita diakui reliability-nya dan juga dia punya durability. Sebab kita tahu yang Toyota ni lebih tahan lama berbanding dengan Honda. Cuma Honda tu yang biasanya dia punya power tu lebih lah, sebab dia lebih dalam 14 PS berbanding dengan Vios ni, Honda City tu. Jadi itu je yang mengekang. Yang selebihnya aku rasa Honda Vios ni lebih daripada Honda City. Yang kedua mungkin sebab faktor Honda City tu Honda kan. Jadi Honda tu lain lah, dia punya label dia sebenarnya. Bukan lain lah, dia macam ada satu standard ataupun dia punya label yang sedikit next sikit je lah, tak adalah lebih sangat daripada Toyota ni. Sebab orang Malaysia suka H, itu je lah. Pada aku tak ada isu pun. Yang penting ia sebuah kereta yang pada aku tak ada masalah. Jadi aku dah fikir-fikir, aku dah usah juga, aku dah contact SA, aku dah tengok promotion apa yang ada. Jadi aku dapati bahawa jiwa aku tak rasa aku seronok untuk dapat pakai Honda City yang pada aku sangat, bentuk dia sangat simple lah, macam tak ada extra yang lah, kecuali aku rasa lampu belakang dia sangat padu lah. Tapi yang lain pada aku sangat simple. Macam kalau kau tengok kat jalan pun kau akan rasa macam itu je ke, kau akan rasa macam tu. Tapi untuk RS aku percaya ia sangat cantik. Tapi ialah RS dengan yang spek dia yang tertinggi, yang bawah dia ni pun harga RM20,000. RM20,000 tu lebih kurang RM200 jugalah, atau RM200.5 lah kau punya monthly perbezaan dia. Jadi pada aku kalau ambil macam tu, baik aku ambil HRV. Aku juga sempatlah usah BRV juga, tapi aku tengok macam BRV ni kalau ikutkan aku punya baca-baca, dia pun banyak masalah kualiti. Cuma dia ada tempat duduk yang banyak dan praktikal dan nampak besar lah. Tapi ada aku macam, aku dah ada MPV, jadi aku tak perlukan sebuah lagi MPV lah. Jadi aku rasa untuk sedan, untuk aku buat pergi kerja, pada aku tengok ni kalau bunyi-bunyi ni lane departure warning lah. Dia ada tu. Itu aku suka, sebab dalam Honda City tak ada.
Okay, selain tu aku juga Usha juga kereta second. Sebenarnya aku aim SUV ke tadi kan aku cakap. Jadi aku juga Usha lah Mazda CX-3. Okay, second. Okay, adalah harga 79. Tapi kau tahulah kereta second, pertama warantinya mungkin dah habis atau dah nak habis. Kemudian Mazda ni pula ada isu harga spare part dia tinggi dan tak semua orang mahir untuk menggunakan baik pulih dia. Jadi dia ada risiko kat situ lah. Okay, jadi try juga Usha Mazda 3 yang second. Pada aku macam okay, harga nampak okay, tapi itulah Mazda 3 tu pada aku macam dia macam lama sikit lah, sebab sekarang dah ada Mazda 3 yang baru kan. Okay, jadi tak apa nak ni lah. Jadi aku pun fikir second hand ni dia punya interest dia tinggi, nanti ada bayaran muka, ada plus, ada charge tertentu. Jadi pada aku last sekali macam baik ambil kereta ni yang rebate-nya dengan discount-nya semua ada complete, dan apa, kau dah tak perlu bayar apa-apa sebab 10% tu dah dibayar, dah di cover kan. Jadi just ambil kereta dengan tenang je, tak payah nak fikir-fikir keluarkan duit. Okay, kalau kau ambil kereta second, 10% kau tetap kena bayar, dan kau kena ingat dia kemudiannya ada charge body dengan on the road tu lain jadi berbeza. Cash dengan loan pun lain pula charge-nya. Okay, jadi aku fikirkan okay lah, tak apalah, ambil kereta baru yang aku boleh tenang fikiran aku daripada ambil kereta second. Next future aku tak tahulah, mungkin aku, sebab aku sebenarnya suka CX-3 tu. Okay, sebenarnya sangat cantik, sangat seksi, sebab aku dah ada MPV. Jadi pada aku tak perlukan, aku dah tak perlu dah fikir kereta yang ada terlalu banyak space sangat. Okay, pada aku dah tak penting dah kat situ. Jadi pada aku Mazda CX-3 tu kalau dapat, mungkin orang kata sedikit sempit, pada aku okey je, tak ada isu pun. Okay, jadi aku suka kereta ni kerana dia ada TSS, dia ada pre-collision warning, pre-collision, di mana kalau ada kereta depan tu, kalau kita dia akan elakkan lah, dia macam pelanggaran punya amaran. Kemudian dia ada lane keep assist linkage warning, dia bukan assist, dia warning saja. Okay, kemudian dia ada 7 airbag, dia ada 360 camera. Okay, ini yang kereta segmen B kebanyakannya tak ada. Okay, dia ada blind spot monitoring. Okay, itu pun aku suka. Lepas tu DRL dia agak padu pada aku. Jadi aku pun suka part tu. Dapat menonjol lah. Okay, cuma kereta ni aku tak suka bahagian belakang dia tu sangat feminin, sangat perempuan lah, dan tak nampak ganas, tak nampak lah, nampak macam gitu-gitu je. Okay, tapi pada aku okey lah, depannya dah agak cantik, dan aku rasa kualiti, aku percaya kepada kualiti Honda sebab aku pernah gunakannya Vios ni. Okay, tapi Vios dulu tu adalah CKD Thailand, CPU Thailand, bukannya CKD. Yang ini CKD. Okay, jadi aku tak pasti kualitinya ada perbezaan ketara ataupun tidak. Okay, layer tu kereta ni dia ada pedal shift dan juga dia ada manual gear. Jadi sebenarnya agak banyak lah dia punya kelebihan. Okay, best ni main pedal shift ni, acah-acah lah, padahal macam function ke sebenarnya. Okay, ada punya mirror ni, dia ada auto. Jadi kalau ada kita high beam belakang, dia kabus. Okay, jadi tak adalah silau. Dan dia ada ni, okay, yang ni aku nak puji. Aku rasa macam ini adalah, dia ada moving sensor kat sini. Okay, yang ni pada aku macam idea yang fresh. Okay, kita selalu dengar cerita tentang ibu bapa yang tertinggal anaknya dalam kereta, betul tak? Aku rasa ini boleh digunakan sebagai sensor untuk mengesan kalau ada anak kat belakang. Okay, gini, mungkin lah bagi anak yang dah besar sedikit lah, mungkin dah umur setahun, yang boleh bergerak sendiri, yang tak duduk dekat kasit ke, okay, yang bukan baby lah. Maksudnya kalau kita terlupa yang untuk hantar dia dan kita kunci kereta dan ada berlaku pergerakan dalam kereta, dia akan bunyi alarm. Jadi kita automatik akan pergi tengok, kenapa kereta aku bunyi. Okay, walaupun Vios ni ada isu alarm sebenarnya dari dulu, kereta
second gen tu, alarm bunyi tiba-tiba, mengamuk tak tentu pasal tu, okey. Tapi paling kurang kita akan kenapa kita bunyi, kita akan pergi tengok. Okey, jadi itu bagus sebenarnya. Ini macam tak tahulah dia reka untuk itu ke, ataupun sebenarnya dia reka untuk elakkan kecurian. Tapi sebenarnya sensor ni boleh gunakan untuk tahu tanda sebagai tanda adakah ada orang dekat dalam kereta, terutamanya baby. Jadi aku rasa moving sensor ni sangat macam genius aku rasa. Jadi itu je. Kalau korang nak tanya lagi tentang kereta ni, sebenarnya korang boleh tengok video aku yang sebelum ni berkaitan dengan aku punya pandang review, ulasan tentang pandang pertama berkaitan dengan Toyota Vios ni. Dan nanti aku akan siasat update lah apa yang aku buat dengan kereta ni. Setakat ni aku tak dengar apa-apa bunyi krik ke cengkrik ke apa ke. Aku harap tak ada bunyi-bunyi yang aneh-aneh dalam kereta ni. Okay, nanti kalau korang ada apa-apa masalah, korang boleh gunakan ruangan komen, ataupun apa yang korang nak tahu, aku akan try lah cuba bagi info. Okay, jangan malu untuk gunakan ruangan komen. Kalau korang berminat, boleh kita cerita lah, ataupun nak tanya SA yang mana ke bagi ni. Okay, SA ni bagi, okay, Toyota bagi 5,500. Okay, betul kan? Okay, SA ni bagi tambah 2,000. 2,000 termasuk 1,500 dia punya rebate khas. Kemudian dia tambah 500 lagi kerana trade-in punya rebate. Jadi kat situ aku dapat 7,500. Jadi kau ingat, kereta ni datang dengan segala kelengkapan yang ada pada sebuah kereta yang korang tak payah tambah pun. Dia dah bagi kau dashcam, dia dah bagi kau sun visor, dia bagi kau skirting, dia bagi kau kamera 360 tinted ni yang 7 tahun warranty dia dah bagi. Jadi dah tak payah nak fikir apa-apa dah, kecuali kalau kau nak gelapkan lah. Okay, itu mungkin kau boleh tak add on tinted murah yang 100 lebih tu untuk dapatkan kegelapan je. Okay, tapi kereta ni totally complete. Okay, jadi aku bodek lah. Sebab kita beli kereta dua, nanti kita akan tambah lah carpet. Okay, jadi yang tu aku minta dia bagi, dan aku minta full tank dia bagi juga. Okay, jadi kalau kau nak SA ni dekat JB, okay, boleh roger aku. Nanti ada sikit aku commission kan. Agaknya lah, aku tak tanya lah, cuma mungkin boleh dapat. Okay, jadi kereta ni kereta cuci kaki. Kau beli, kau tak payah tambah apa-apa pun. Tak payah nak beli skirting dia 2,500. Tinted ni pun 2,100. Dashcam ni 600. Sun visor 100, 200 lah, 100.5, 200. Kemudian dia bagi ni cermin pandang belakang ni pun dia bagi juga ni. Okey, lepas tu dia ada plate yang berlampu tulisan Vios. Okey, kalau X70 kan dekat lampu dia ada cahaya kat lantai tu kan. Yang ni kalau kau masuk, dia ada tulisan Vios berwarna biru, LED punya lampu. Jadi sangat-sangat lengkap, dan kau tak payah fikir dah apa yang kau nak tambah. Cuma kau kena bodek dia, minta karpet je dia tak bagi lagi. Tapi aku dapat, dan aku dapat minyak penuh. Okey, nanti tentang penjimatan minyak nanti semua aku ceritalah. Okey, jadi itu saja yang aku nak share kat korang hari ni. Jadi jangan lupa untuk follow dekat dan subscribe lah macam tu. Okey, yang pemilik yang berminat nak beli Vios ni boleh subscribe. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.